Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan soalan praktis komprehensif bagi bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Soalan 1, terdapat 3 batang pensel berwarna ungu dan 2 batang pensel berwarna hijau dalam sebuah kotak. 2 batang pensel berwarna dipilih secara rawat dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis ruang sampel bagi pensel warna dipilih. Jadi di sini ada 3 batang pensel berwarna ungu. Cikgu wakil dengan U1, U2 dan U3. 2 batang pensel berwarna hijau. Jadi cikgu wakil dengan H1 dan H2. Dan untuk menjawab soalan ini, cikgu mencadangkan anda membuat satu jadual ringkas macam ini. Jadi bahagian ini ialah pensel warna pertama yang diambil. Bahagian ini merupakan pensel warna kedua yang dipilih. Oleh kerana 2 batang pensel berwarna dipilih secara rawat dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Jadi, kalau saya keluarkan satu batang pensel berwarna ungu yang pertama, saya tidak mungkin akan dapat pensel warna yang sama dari kotak tersebut sebab tanpa pemulangan. Jadi, cikgu akan letak pangkah di U1, U1, U2, U2, U3, U3, H1, H1 dan H2, H2. Okey. Langkah seterusnya, kita akan isikan jadual ini. Jadi, untuk bahagian ini, pensel berwarna pertama adalah ungu 1 dan pensel berwarna kedua adalah ungu 2. Bahagian ini, pensel pertama adalah ungu 1, manakala pensel kedua yang didapat ialah ungu 3. Jadi, anda tulis macam ini. Untuk baris yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Guna cara yang sama untuk mengisikan dan seterusnya pindahkan semua maklumat ini ke bahagian jawapan, iaitu ruang sampel sama dengan U1, U2, U1, U3 dan seterusnya. Soalan 2, satu nombor dipilih secara rawat dari set S. S ialah integer, S lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 30. Hitung kebarangkalian A mendapat nombor gantaan 3 dan nombor gantaan 12. Anda kena tahu soalan ini hanya satu nombor dipilih. Jadi sekarang saya tidak akan guna hukum pentarapan untuk soalan ini. Saya akan senaraikan gantaan 3. Gantaan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. Gantaan 12 pula adalah sama dengan 12 dan 24. Jadi untuk A ini nombor yang dipilih merupakan nombor gantaan 3 dan juga nombor gantaan 12. Jadi berdasarkan senarai ini didapati hanya ada 2 nombor sahaja yang merupakan gantaan 3 dan pada masa yang sama juga merupakan gantaan 12. Jadi kebarangkalian untuk mendapat nombor gantaan 3 dan nombor gantaan 12 adalah sama dengan 2/30. 30 ini adalah jumlah kesudahan yang mungkin. Kita berdasarkan set S ini 1 hingga 30, terdapat 30 kesudahan yang mungkin. Jadi setelah itu kita ringkaskan, kita dapat 1/15. B. Mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor faktor bagi 8. Jadi saya senaraikan faktor bagi 20 iaitu 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Faktor bagi 8 pula ada 1, 2, 4 dan 8.
Jadi kebarang kalian mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor bagi faktor 8. Jadi saya guna cara senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Berdasarkan kesudahan yang mungkin, saya cari kebarang kalian. Jadi faktor bagi 20 atau faktor bagi 8, kita ada 1, 2, 4, 5, 8, 10 dan 20. Jadi nombor yang berulang ini cikgu tulis sekali sahaja. Jadi ada berapa nombor di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kebarang kalian untuk mendapat nombor faktor bagi 20 atau nombor faktor bagi 8 adalah sama dengan 7 per 30. Walau bagaimanapun kita ada cara yang lain untuk menjawab soalan ini. Faktor bagi 20 adalah 6 per 30. Tambah dengan faktor bagi 8 adalah 4 per 30. Dan kita tolak juga nombor yang berulang ini. Kita ada 1, 2, 3. 3 nombor yang bersilang ini, so tolak 3 per 30. Jadi dapat jawapan yang sama iaitu 7 per 30. Soalan 3. Dua keping kad berlabel dengan nombor 77, 91 dimasukkan ke dalam kotak M dan 3 keping kad berlabel dengan huruf RIA dimasukkan ke dalam kotak N. Sekeping kad dipilih secara rawat dari kotak M dan N masing-masing. A. Lengkapkan jadual berikut dengan semua kesudahan yang mungkin. Jadi cikgu mula dengan kotak ini, cikgu isikan kotak M ada 77 dan kotak N ini ialah I. Dan begitu juga dengan bahagian ini, 77A. Bahagian ini, 91R. Bahagian ini, 91A. B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarang kalian bahawa kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Jadi sekarang keyword dia ialah dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi kita tak boleh guna formula untuk menjawab soalan ini. Kita hanya berdasarkan semua kesudahan yang mungkin, kita cari kebarang kalian. Jadi kad dengan nombor hasil tambah digit melebihi 10. Apa maksud hasil tambah digit? Sekarang cikgu terangkan. Contohnya bagi nombor 77. Jadi hasil tambah digit ialah 7 tambah dengan 7 sama dengan 14. Hasil tambah digit bagi 91 ialah 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi sekarang saya nak hasil tambah digit melebihi 10. Iaitu kita akan pilih digit 77 dan kad konsonan. Sekarang saya perlu cari kad yang mempunyai nombor 77 pada masa yang sama. Kad yang kedua merupakan kad konsonan. Jadi didapati hanya ada satu kad yang memenuhi syarat iaitu 77R. Jadi kebarang kalian kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih adalah sama dengan 1 per 6. B. Kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 atau kad konsonan dipilih. Sekarang keyword dia adalah atau. Jadi hasil tambah digit melebihi 10 adalah 77. Jadi kita senaraikan semua kad yang mempunyai nombor 77, iaitu 77R, 77I, 77A. Selepas itu, kad konsonan. Jadi kita cari semua kad yang ada konsonan, kita ambil. Jadi ada lagi satu kad yang belum disenaraikan, iaitu 91R. Setelah kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin, sekarang berdasarkan kesudahan yang mungkin, kita tuliskan kebarang kalian mendapat kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 atau kad konsonan. Iaitu
4/6. Kalau kita ringkaskan, 2/3. Soalan 4. 2 orang pengawas dipilih secara rawat daripada 5 orang pengawas yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4 dan 2 orang pengawas tingkatan 5. Lukis gambar raja pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Kemudian, hitung kebarangkalian kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Jadi masih ingat lagi macam mana melukis gambar raja pokok? Kita akan mula dengan cara ini. Pengawas tingkatan 4 dan pengawas tingkatan 5. Jadi kebarangkalian untuk mendapat seorang pengawas tingkatan 4 adalah 3 per jumlah dia 5. Jadi 3/5. Jadi kebarangkalian untuk mendapat seorang pengawas tingkatan 5 adalah 2/5. Setelah memilih pengawas pertama, sekarang kita perlu pilih pengawas kedua. Sekiranya pengawas pertama yang dipilih adalah pengawas tingkatan 4, maka pengawas yang dipilih sekali lagi dari tingkatan 4, bilangan dia akan jadi 2 sahaja. Jadi 2 daripada jumlah dia 4. Jadi kebarangkalian untuk mendapat pengawas tingkatan 4 pada kali kedua adalah 2/4. Begitu juga dengan untuk tingkatan 5, sebab yang pengawas yang pertama dipilih adalah pengawas tingkatan 4. Jadi bilangan pengawas tingkatan 5 masih ada 2, jadi 2/4. Untuk bahagian ini pula, pengawas yang pertama dipilih mungkin tingkatan 5. Jadi, pengawas yang kedua dipilih mungkin ada pengawas tingkatan 4. Jadi, 3/4. Sekiranya tadi pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan 5, maka sekarang pengawas yang dipilih daripada tingkatan 5 akan jadi seorang sahaja daripada 4 orang. Iaitu kebarangkalian adalah 1/4. Okey, sekarang kita perlu menjawab soalan. Kebarangkalian kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Jadi mungkin dari tingkatan 4 dan tingkatan 4 atau tingkatan 5 dan tingkatan 5. Jadi pengawas yang dipilih dari tingkatan 4 dan seterusnya tingkatan 4 lagi adalah 3/5 darab dengan 2/4. Jadi atau kita letak tambah pengawas dari tingkatan 5, 2/5 darab lagi pengawas yang kedua dipilih daripada tingkatan 5, 1/4. Jadi sama dengan 2/5. Soalan 5. Kebarangkalian Kamsen lulus dalam mata pelajaran fizik dan kimia masing-masing ialah 0.58 dan 0.42. Hitung kebarangkalian bahawa A. Kamsen lulus kedua-dua mata pelajaran. Jadi untuk soalan ini, saya akan guna hukum pentarapan untuk menjawabnya. Kamsen lulus dalam mata pelajaran fizik dan kimia, kita boleh tulis macam ini. Kebarangkalian lulus dalam mata pelajaran fizik darab dengan kebarangkalian lulus dalam mata pelajaran kimia. Iaitu sama dengan 0.58 darab dengan 0.42. Sama dengan 0.2436. B. Kamsen hanya lulus satu mata pelajaran. Jadi apabila hanya lulus satu mata pelajaran, kita ada dua kemungkinan. Iaitu mungkin lulus fizik dan gagal kimia atau lulus kimia dan gagal fizik. Jadi
untuk lulus fizik adalah 0.58. Taraf dengan kebarangkalian gagal kimia 1 tolak 0.42. Tambah kebarangkalian lulus kimia 0.42. Taraf dengan kebarangkalian gagal fizik iaitu 1 tolak 0.58. Sama dengan 0.5128. Soalan 6, Fatimah menghantar surat permohonan kerja ke 3 buah syarikat. Kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada syarikat S, Y dan Z masing-masing ialah 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana 2 syarikat. Sebelum menjawab soalan, cikgu senaraikan kebarangkalian mendapat tawaran daripada syarikat S ialah 3/5 dan tidak berjaya mendapat tawaran daripada syarikat S adalah 1 tolak 3/5 iaitu 2/5. Barangkalian mendapat tawaran daripada syarikat Y adalah 4/9. Tidak berjaya adalah 5/9. Kebarangkalian mendapat tawaran kerja daripada syarikat Z adalah sama dengan 5/12. Tidak berjaya adalah 7/12. Sekarang balik ke soalan. Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana 2 syarikat. So, mana-mana 2 syarikat ada beberapa kemungkinan. Mungkin Fatimah mendapat tawaran daripada syarikat S, Y tetapi tidak dari Z. Atau dapat tawaran dari syarikat S dan Z tetapi tidak dapat tawaran daripada syarikat Y. Atau mendapat tawaran daripada syarikat Y dan Z tetapi tidak mendapat tawaran daripada syarikat S. Jadi kebarangkalian dia adalah macam ini. Untuk S, 3/5, taraf dengan kebarangkalian mendapat tawaran daripada syarikat Y, 4/9, taraf dengan kebarangkalian tidak mendapat tawaran dari syarikat Z, 7/12. Tambah kebarangkalian mendapat tawaran dari syarikat S, 3/5, taraf dengan tidak mendapat tawaran daripada syarikat Y, 5/9, taraf dengan mendapat tawaran dari syarikat Z, 5/12. Atau kita letak tambah, kebarangkalian tidak mendapat tawaran dari syarikat S, 2/5, taraf dengan kebarangkalian mendapat tawaran daripada syarikat Y, 4/9, taraf dengan kebarangkalian mendapat tawaran kerja daripada syarikat Z, iaitu 5/12. Persamaan dengan 199/540. B. Sekurang-kurangnya 1 syarikat. Jadi untuk soalan ini, kalau sekurang-kurangnya 1 syarikat, cikgu akan buat macam ini. Yang ini merupakan pelengkap bagi kebarangkalian, iaitu 1 tolak dengan kebarangkalian Fatimah tidak mendapat tawaran kerja daripada ketiga-tiga buah syarikat. Jadi 1 tolak dengan 2/5, taraf dengan 5/9, taraf dengan 7/12. Sama dengan 47/57. Soalan 7, diberi peristiwa A dan B ialah 2 peristiwa yang saling eksklusif dan kebarangkalian A sama dengan 1/3. Nyatakan nilai maksimum bagi kebarangkalian B. Masih ingat lagi apa itu kebarangkalian peristiwa yang saling eksklusif?
Kalau peristiwa yang saling eksklusif untuk soalan ini, maksudnya A tidak bersilang dengan B. Jadi untuk mencari nilai maksimum bagi kebarangkalian B, hanya 1 tolak 1/3. Kita dapat 2/3. B. Jika kebarangkalian kesatuan A dan B sama dengan 7/9, kena pasti kebarangkalian B. Oleh kerana A dan B ialah dua peristiwa saling eksklusif, maksudnya A dan B tidak bersilang. Jadi, rumus untuk kebarangkalian kesatuan A dan B sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Jadi, saya akan masuk nilai kebarangkalian kesatuan A dan B 7/9 ke dalam rumus ini sama dengan kebarangkalian A 1/3. Jadi, sekarang saya nak cari kebarangkalian B. Jadi kebarangkalian B sama dengan 7/9 tolak 1/3. Hasil tolak sama dengan 4/9. Soalan 8. Kotak R mengandungi 5 biji guli merah dan 7 biji guli hijau. Manakala kotak T mengandungi 4 biji guli merah dan 8 biji guli hijau. Sebiji guli dipilih secara rawat dari kotak R. Sekiranya guli itu berwarna merah, guli itu akan dimasukkan ke dalam kotak T. Sekiranya guli itu berwarna hijau, guli itu akan dikembalikan ke dalam kotak R. Seterusnya, sebiji guli akan dipilih secara rawat dari kotak T. Warna guli yang dipilih akan dicatat. A. Hitung kebarangkalian. Kedua-dua biji guli yang dipilih berwarna merah. Untuk menjawab soalan ini, saya akan senaraikan secara ringkas guli yang terdapat dalam kotak R dan kotak T. Sekarang, sekiranya kedua-dua biji guli yang dipilih berwarna merah. Kebarangkalian guli dari kotak R berwarna merah adalah 5 daripada jumlah dia 12. Dan jangan lupa kita ada satu keadaan, sekiranya guli berwarna merah, guli itu akan dimasuk ke dalam kotak T. Jadi kotak T sudah tambah 1 biji guli. Dari 4 sudah jadi 5. Dan jumlah guli akan bertambah juga, iaitu jadi 13. Jadi, guli merah dipilih dari kotak T adalah 5/13. Sama dengan 25/156. Kedua-dua biji guli yang dipilih berlainan warna. Jadi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan guli pertama dari kotak R berwarna merah dan guli kedua dari kotak T berwarna hijau. Atau guli dari kotak R berwarna hijau tetapi guli dari kotak T berwarna merah. Jadi kalau guli pertama dari kotak R berwarna merah ialah 5/12. Dan jangan lupa guli yang berwarna merah akan dimasuk ke dalam kotak T. Jadi sekarang kotak T ada 13 guli. Jadi kebarangkalian untuk mendapat guli berwarna hijau dari kotak T ialah 8/13. Atau kita letak tambah kebarangkalian guli pertama hijau dari kotak R, so hijau 7/12. Darab dengan kebarangkalian guli merah dari kotak T. Sekarang jumlah guli dalam kotak T ini tidak bertambah, masih lagi 12. Jadi kebarangkalian untuk mendapat satu guli merah dari kotak T adalah 4/12.
12. Sama dengan 211 per 468. B. Kelas 4 amanah mempunyai 36 murid. Sekiranya setiap murid daripada 4 amanah diberi peluang memilih 2 biji guli dengan keadaan seperti yang dinyatakan, dan murid yang berjaya memilih 2 biji guli yang berwarna hijau akan diberi hadiah bernilai RM5. Anggarkan kos hadiah yang diperlukan. Untuk menjawab soalan ini, pertama, kita perlu mencari kebarangkalian murid yang mendapat guli hijau dari kotak R dan juga guli hijau dari kotak T. Darab dengan jumlah murid belajar, darab dengan nilai hadiah iaitu RM5. Jadi, kebarangkalian mendapat guli hijau dari kotak R adalah 7/12. Darab dengan kebarangkalian mendapat warna hijau dari kotak T adalah 8/12. Darab dengan 36, darab dengan 5. Sama dengan RM70. Soalan 9. Jackie mempunyai 8 helai baju kemeja dan 3 daripadanya berwarna biru. 40% daripada baju kemeja yang dimiliki oleh Halim berwarna biru. 1/5 daripada baju kemeja yang dimiliki oleh Kumar berwarna biru. Jackie, Halim dan Kumar masing-masing memilih sehelai baju kemeja untuk menghadiri satu mesyuarat secara rawat. Hitung kebarangkalian bahawa 2 orang daripada mereka akan memakai baju kemeja berwarna biru. Jadi sekarang saya senaraikan kebarangkalian Jackie memakai kemeja biru 3/8, Halim memakai kemeja biru 0/4 dan Kumar memakai kemeja biru 1/5. Okey. Saya mula menjawab soalan. Hitungkan kebarangkalian bahawa 2 orang daripada mereka akan memakai baju kemeja berwarna biru. Jadi, kebarangkalian Jackie dan Halim memakai baju biru tetapi Kumar tidak memakai kemeja biru. Atau Jackie dan Kumar memakai baju kemeja biru tetapi Halim tidak memakai kemeja biru. Atau Halim dan Kumar memakai kemeja biru tetapi Jackie tidak memakai kemeja biru. Jackie memakai kemeja biru ialah 3/8. Darab dengan Halim memakai kemeja biru 0/4. Darab dengan Kumar tidak memakai kemeja biru iaitu 1/1/5. Kita dapat 4/5. Tambah Jackie memakai kemeja biru 3/8. Darab dengan Halim tidak memakai kemeja biru 1/0/4 iaitu 0/6. Darab dengan Kumar memakai kemeja biru 1/5. Tambah dengan Jackie tidak memakai kemeja biru 5/8. Darab dengan Halim memakai kemeja biru 0/4. Darab dengan Kumar memakai kemeja biru 1/5. Jadi jawapan sama dengan 43/200. Soalan 10. Carta bar di bawah menunjukkan bilangan kelab badminton dan kelab bina badan dalam Negeri Skedah, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Sebuah kelab badminton dan sebuah kelab bina badan dipilih secara rawat dari 4 negeri ini. Hitung kebarangkalian kedua-dua kelab yang dipilih adalah dari negeri Kedah. Kebarangkalian kelab badminton Kedah dan kelab bina badan Kedah adalah sama dengan kebarangkalian kelab badminton Kedah
Tarap dengan kebarangkalian kelab bina Padang Kedah. Jadi merujuk kepada bar ini, kelab badminton Kedah adalah 14 per jumlah kelab badminton ini 33. Tarap dengan kelab bina Padang Kedah 6 daripada jumlah dia 12. Sama dengan 7 per 33. B. Sebuah kelab dipilih dari wilayah persekutuan dan negeri sembilan masing-masing. Wilayah persekutuan ada dua, iaitu Labuan dan Putrajaya. Jadi kebarangkalian kelab badminton Labuan dan Putrajaya dan kelab bina Padang Negeri Sembilan atau kebarangkalian kelab badminton Negeri Sembilan dan kelab bina Padang Putrajaya dan Labuan. So, kelab badminton Labuan dan Putrajaya adalah 3/5 bahagi dengan jumlah dia 33, tarap dengan kelab bina Padang Negeri Sembilan 2 per jumlah dia 12. Tambah kelab badminton Negeri Sembilan 11 per jumlah dia 33, tarap dengan kelab bina Padang dari Putrajaya dan Labuan. 2 tambah 2 bahagi dengan jumlah dia 12. Sama dengan 5 per 33. Soalan 11. Kebarangkalian kaizan terbabit dalam kemalangan pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.4. Kaizan perlu meninggalkan perlumbaan motosikal sekiranya dia terlibat dalam kemalangan. Kebarangkalian kaizan menang pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.96 dengan syarat dia tidak terlibat dalam kemalangan. Kaizan perlu berlumba 3 pusingan dalam setiap perlumbaan. A. Hitung kebarangkalian betul kepada 3 tempat perpuluhan bahawa kaizan menjadi juara dalam perlumbaan tersebut. Jadi, untuk menjawab soalan ini, kebarangkalian kaizan menang pada raund pertama dan tidak terlibat dengan kemalangan. Tarap dengan kebarangkalian kaizan menang di raund kedua dan tidak terlibat dalam kemalangan. Tarap dengan kebarangkalian kaizan menang pada pusingan ketiga dan tidak terlibat dalam kemalangan. Jadi, kalian menang pada setiap pusingan motosikal ialah 0.96. Dan kebarangkalian tidak terlibat dalam kemalangan adalah 1 tolak 0.4, iaitu 0.6. Jadi, sama dengan 0.191. A2. Kaizan tidak dapat menghabiskan perlumbaan tersebut. Jadi maksudnya kaizan terlibat dalam kemalangan. Jadi dia tidak dapat teruskan perlumbaan. Jadi soalan ini kita guna cara ini lebih senang, iaitu 1 tolak kebarangkalian kaizan tidak terlibat dalam kemalangan dalam ketiga-tiga pusingan. Jadi 1 tolak 0.6 tarap 0.6 tarap 0.6. Jadi sama dengan 0.784. B. Berdasarkan jawapan daripada A, adakah wajar kaizan menasihati adiknya untuk menyertai perlumbaan motosikal?
Nyatakan satu nilai murni yang telah anda pelajari untuk menyokong jawapan tersebut. Kemudian, Kaizen tidak dapat menghabiskan perlumbaan adalah 0.784, iaitu amat kebarangkalian terbabit dalam salah satu kemalangan adalah tinggi. Jadi, adalah tidak digalakkan untuk terlibat dalam perlumbaan motosikal. Jadi nilai murni yang pernah dipelajari ialah sayangi nyawa anda. Menonton video ini. Jika anda suka video ini, sila subscribe untuk mendapat lebih banyak video.